Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam sahabat Suluh Budiman. Saya Muhammad Azim bin Razali bersama dengan ahli kumpulan saya yang lain, Yaya, Faham Mimi, Anis dan Faris akan menyajikan video dokumentasi bagi tugasan MSL 3062 dari kumpulan C 2023. Terlebih dahulu, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Faris kerana memberikan peluang kepada kami untuk menyiapkan tugasan ini sehingga selesai. Video ini dicipta khas untuk artis yang terkenal di Malaysia dan juga di luar negara. Siapakah artis yang disebutkan itu? Artis ini dikenali sebagai Prince of Figurative Painting. Dengan segala hormatnya, kami mempersembahkan video dokumentasi edisi khas tentang Bayu Utomo Rajikin. Anak kelahiran Tawau Sabah ini mampu mencipta nama di pentas dunia seni dan kontemporari. Challenge me, you must be strong. Bayu Utomo Rajikin merupakan seorang artis yang serba boleh dalam menghasilkan karya seni seperti lukisan, arca dan sebagainya. Beliau telah dilahirkan pada 20 Mac 1969 di kampung halaman beliau iaitu Tawau Sabah. Kerjaya beliau sebagai penggiat seni dan pengurus galeri hanya bermula dari minat melukis semasa di bangku sekolah lagi. Akan tetapi, semasa beliau di sekolah menengah atas, beliau merupakan seorang pelajar kelas sains stream. Namun, beliau telah menukarkan subjek admat kepada subjek seni. Ini membolehkan beliau menyambung pelajaran beliau di UiTM Shah Alam pada tahun 1987 dalam bidang seni halus. Selepas tamat pengajian beliau di UiTM Shah Alam pada tahun 1991, beliau mulakan kerjayanya sebagai penggiat seni. Seperti mana yang kita tahu, Bayu Utomo Rajikin menghasilkan karya yang boleh ditafsirkan sebagai kepribadian diri, kritikan sosial dan ketegangan politik antarabangsa. Ini merupakan kesinambungan karya yang beliau hasilkan semasa beliau belajar lagi. Mata hati diterjemahkan sebagai mata jiwa, iaitu kolektif seni yang ditubuhkan oleh rakan UiTM 1991 yang terdiri daripada 7 orang ahli termasuklah Bayu Utomo Rajikin bersama rakan-rakannya yang lain, sebagai contoh Ahmad Fuad Osman dan Ahmad Sukri Muhammad dan 4 orang rakan dia yang lain. Kerjasama itu bermula dari House of Mata Hati Home dan berkembang menjadi ruang seni yang aktif. Akan tetapi pada masa kini, masing-masing daripada mereka telah membawa haluan sendiri bagi mendapatkan kepuasan dalam berkarya. Sejak daripada itu, beliau telah banyak mengadakan pameran solo seperti Face Without Name di The Substation Gallery Singapura pada tahun 2011. Seterusnya, pada tahun 2007, beliau telah mengadakan pameran solo Mind the Gap from KL to London and Back di Wei-Ling Gallery Kuala Lumpur. Seterusnya, pada tahun 2003, Bayu Utomo telah mengadakan pameran tubuh Bayu Utomo Rajikin di Galeri Citra Kuala Lumpur, Malaysia. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Faris dan juga rakan-rakan seperjuangan. Pada hari ini, saya akan perkenalkan diri saya, Nur Anisa binti Sa'dun, dan saya akan menerangkan latar belakang Bujang Berani karya Bayu Utomo Rajikin. Seperti yang kita tahu, Bayu Utomo Rajikin namanya tidak asing lagi dalam dunia penggiat seni tanah air kita maupun dalam dan juga luar negara.
Antara karya Bayu Utama Razikin yang terkenal iaitu Bujang Berani, kerana Bujang Berani pernah memenangi hadiah utama dalam pertandingan bakat muda sezaman pada tahun 1991. Okey, seperti yang anda lihat, ini merupakan Arca Bujang Berani karya Bayu Utama Razikin pada tahun 1991. Seperti yang kita dapat lihat, Arca Bujang Berani ini mengenakan pakaian besi seakan-akan seorang pahlawan, dan juga sebenarnya pengarca ingin meluahkan rasanya terhadap penindasan yang berlaku dalam peperangan. Jadi figura Arca ini meluahkan bahawa peperangan ini seakan-akan tidak pernah habis, kerana sebelum dan juga selepas mencapai kemerdekaan masih ada peperangan. Jadi pengarca ingin meluahkan rasanya. Selain itu, pada tahun 1991, ketika arca ini dibuat, telah tercetusnya satu peperangan Teluk Intan di Iraq. Selain itu, arca ini juga boleh ditafsir sebagai seorang lelaki yang terbatas dalam hasratnya sendiri, iaitu kerana seperti yang kita tahu, golongan lelaki ini sinonim dengan kekuatan fizikal. Namun apa yang kita dapat lihat pada Arca Bujang Berani ini tidak mempunyai tangan dan kaki, dan kepalanya seolah-olah mendongak seakan-akan sedang menjerit untuk meluahkan perasaan dia. Jadi kekurangan yang ada pada Arca Bujang Berani ini jelas menunjukkan arca ini tidak berdaya secara fizikal. Arca Bujang Berani bersifat 3 dimensi ini diperbuat daripada gabungan media besi campuran plaster of Paris dengan saiz berukuran 55 x 100 x 100 cm, dan Bujang Berani ini dikatakan sangat unik kerana menggunakan kombinasi bahan rapuh dengan bahan yang kukuh. Jadi tidak hairanlah Arca Bujang Berani ini masih bertahan sehingga kini. Seterusnya, saya akan menyerahkan kepada ahli kumpulan yang lain untuk meneruskan video dokumentari. Seiring dengan wabak pandemik yang berlaku pada tahun 2020, Bayu Utama Razikin telah menghasilkan sebuah karya yang bertajuk Palang Merah dan Bulan Sabit. Hasil catannya itu dihasilkan dengan menggunakan media cat akrilik di atas kanvas dengan komposisi subjek matters yang berbeza. Dalam karya ini, beliau banyak menggunakan warna merah, hitam dan putih bagi membawa maksud yang jelas tanpa terdapat sebarang gangguan warna abstrak. Beliau turut menjelaskan bahawa dikala kita dihalang untuk bersosial dan diperintah untuk kekal di rumah, pasukan perubatan inilah yang menjadi benteng barisan hadapan untuk mendepangi ancaman yang melanda dengan memberikan panduan kepada masyarakat, mencegah penularan, merawat dan mengubati pesakit. Mereka ini diwakili oleh simbol-simbol kesihatan, contohnya simbol bulan sabit merah dan palang merah. Simbol-simbol ini juga memberi satu simbol iaitu gerakan kemanusiaan yang memberikan rawatan dan menjaga kesihatan manusia. Karya ini juga menggunakan warna asas dan secara provokatifnya cuba hadir seperti sebuah papan tanda yang mengingatkan kita bahawa di sepanjang perjalanan masa terdapat simbol-simbol kesihatan yang sentiasa ada di kiri dan kanan jalan yang dapat membantu, mendidik dan menyelamatkan manusia. Karya ini secara tidak langsung dapat membuka mata dan memberi impak kepada manusia terhadap pandemik yang melanda dunia pada tahun 2020 untuk kita melihat ke dalam diri dan merenung terhadap apa yang terjadi dengan penuh rasa keinsafan. Karya yang bertajuk Kelopak Rasa yang dihasilkan oleh Bayu Utama Razikin pada tahun 2020 mendapat perhatian audien kerana cara bunga-bungaan itu terhasil. Menurut beliau, 19 siri karya Kelopak Rasa yang dihasilkan adalah berada di dalam bawah sedar, iaitu aliran surrealisme. Dalam karya beliau yang bertajuk Kelopak Rasa, beliau telah mengaplikasikan cat akrilik di atas kanvas dengan penggunaan subjek matter sebagai karya utamanya. Beliau turut menjelaskan bahawa karya yang bersiri Kelopak Rasa ini banyak menumpukan kepada pergerakan subjek. Pemilihan subjek dalam karyanya banyak diinspirasikan melalui pengalamannya dan rakan-rakan sewaktu mengembara ke Eropah. Keindahan bunga-bunga sewaktunya mengembara membolehkan beliau mendapat ilham untuk diaplikasikan ke dalam karyanya. Karya abstraknya yang sebelum ini dibanjiri dengan pelbagai jenis warna, namun karyanya yang terkini lebih mengutamakan makna yang jelas tanpa terdapat sebarang gangguan warna.
Dalam karyanya yang terkini, beliau banyak menggunakan warna merah memandangkan merah merupakan warna yang berani dan mempunyai perkaitan budaya dan emosi yang kuat. Beliau turut menyatakan bahawa melalui karyanya itu juga boleh menjadi salah satu cara untuk memberikan kelegaan dan juga memberitahu kepada orang ramai supaya tidak melupakan harapan dan iman sewaktu musim COVID-19. Tambahan lagi, karya-karyanya yang terkini banyak menggunakan warna merah, warna putih dan warna hitam. Keadaan ini cukup membuka mata audien kerana karya yang dihasilkan itu dapat meluahkan rasa keseronokan, rasa kegembiraan, kesedihan dan juga penderitaan. Hasil daripada temu ramah yang telah kami lakukan bersama Tuan Bayu Utomo, beliau menyatakan perkembangan seni tampak di Malaysia berkembang sangat baik sebelum 10 tahun dahulunya. Penerimaan masyarakat tempatan terhadap hasil karya yang dihasilkan oleh pelukis tempatan mendapat sambutan yang sangat memberangsangkan dari tahun ke tahun. Beliau turut menyatakan jumlah kemasukan pelajar dalam jurusan art mendapat sambutan yang menggalakkan dalam pengajian tinggi terutamanya di UiTM. Selain itu, pelbagai pameran telah diadakan di Malaysia menunjukkan perkembangan seni di Malaysia sedang berkembang dengan baik. Beliau turut menyatakan pandangan beliau terhadap perkembangan seni tampak di Malaysia pada masa akan datang, di mana beliau menyatakan sukar digambarkan kerana seni sentiasa berevolusi mengikut peradaban dunia. Sebagai contoh, perkembangan teknologi seperti smartphone di mana kita dapat mengakses art dalam masa yang singkat berbanding pada 10 ke 20 tahun yang lalu, memerlukan kita mendapatkan sesebuah karya yang baharu dalam tempoh berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, melalui karya yang kita dapat pun melalui majalah ataupun buku yang telah dikena pasti dan dikaji. Kesimpulan bagi video dokumentasi ini, Bayu Utomo Razikin telah banyak menghasilkan karya yang hebat dari dulu lagi. Setiap karya yang dihasilkan terdapat makna dan nilai estetikanya tersendiri. Kami daripada Kelas 5 amat berbangga atas pencapaian kami kerana kami dapat peluang keemasan untuk berjumpa dengan Tuan Bayu Utomo Razikin semasa temu bual yang lepas. Bagi kami, beliau merupakan artis yang sangat profesional dalam bidang kejayaannya sebagai penggiat seni dan pengurus galeri. Sebagai masyarakat, kita mestilah menghargai penggiat-penggiat seni seperti Bayu Utomo ini kerana penggiat seni seperti beliau telah meningkatkan dan mengharumkan nama baik seni tampak Malaysia. Jadi itu sahaja pembentangan video dokumentasi bagi kumpulan kami. Sekian, terima kasih.